Kami sebenarnya tu minat dalam semua bidang sukan. Paling kami minat tu angkat berat. Di mana dia wakil powerlifting. Memangnya agak susah lah. Susah sebab itu bukan bidang perempuan sebenarnya. Dia ni aktif dalam sukan. Kalau dia betul-betul minat dalam bidang tu, dia buat betul-betul, dia training betul-betul, dia bersungguh-sungguh buat. Merupakan seorang atlet yang bersemangat dan ingin mau bertanding. Pertama kali lah pas kami ikut sukan dekat angkat berat tu dekat New Zealand. Dia pernah pergi ke peringkat sampai ke dunia. Mesti nak menang tu. Perasaannya mas saya memang betul-betul kecewa lah. Calang-calang orang boleh sampai ke peringkat Olimpik. Nervous ya menguasai kita pun, jadi itu pun kami macam orang lain juga susah. Biarpun berstatus orang kurang upaya OKU sejak lahir, namun semangat kental yang dimiliki Fatimah Wagimin untuk aktif dalam sukan angkat berat menjadikan dia wanita luar biasa. Insan istimewa yang berusia 41 tahun, kelahiran Kampung Menaul Serian, Sarawak itu mencipta pencapaian bukan saja di peringkat rantau Asia Tenggara, malah antarabangsa. Kami sebenarnya tu minat dalam semua bidang sukan, termasuk angkat berat ni lah. Tapi yang paling kami minat tu angkat berat. Sebabnya boleh berpotensi lah kata. Senang lah untuk kami nak ya apa. Memang kami minat dalam bidang sukan tu. Kami nak biar Sarawak nang siap dah waktu ya. Jadi kami rasa salah kami nak cuba sebenarnya angkat berat tu. Memangnya agak susah lah. Susah sebab itu bukan bidang perempuan sebenarnya. Lelaki aja yang selalu ya angkat berat tu. Tapi kami nak minat dari umur kami 21 tahun menceburi bidang angkat berat tu lah. Mak bapak kami nyokong aja sebabnya nangga kami nang minat si dapat nak dilarang. Jadi ialah yang tua kan si dapat nak larang lah. Kos yang pernah ajar kami adalah kos Jamil Adam. Dia selalu pas kami di Sarawak tu. Dia yang mula-mula ngembak kami dalam sukan angkat berat tu. Jamil Adam. Kos Jamil. Dia yang ngembak kami mula-mula angkat berat tu. Kami sentiasa training lah. Training, makan suplemen macam vitamin apa semua. Main gym, bench press apa semua. Sekarang training untuk ke Johor baru lagi. Bulan 2 tu. Sukma. Bekerja suami kami ya. Membaiki radio, TV, kakak-kakak alat-alat elektronik macam komputer. Di bengkel je pun juga. Ialah punca pendapatan kami orang. Dari segi upahnya dan garang lah kata orang. Tapi ya ambil berat tentang kami anak-anak semua. Yang memang belawak juga. Waktu ya nang apa, mak bapak kami happy. Sebab seluruh kampung ya nang ngangkat nama kami juga. Ibu kepada sepasang cahaya mata itu mula melahkan nama dalam sukan angkat berat pada kejohanan Sukan Para ASEAN 2001 yang pertama kali di Kuala Lumpur dengan meraih pingat perak. Orang tua kami dapat nama yang bagus katanya. Dapat anak walaupun macam tu. Tapi even anak tu sampai ke luar negara. Masa tu saya ada daftar masuk khusus di PPS, iaitu Pusat Pemulihan Semarahan. Masa tu saya duduk asrama lah. Fatimah tu masa tu dia dah ikut sukan dah, tapi dia menetap ke situ sementara waktu sebab nak ikut latihan. Saya kenal dia buat macam kawan biasa je. Lepas tu tak ada jumpa dia lagi dalam masa tu. Sebab saya ada sambung khusus dekat Selangor, Bangi. Masa tu kali kedua lagi jumpa dia. Masa tu lah kedua terus ada akrab sikit lah. Sampai saya habis kursus kat situ baru balik sini Sarawak. Memulakan hidup baru lah macam tu lah. Saya berkenalan dengan Fatimah pada tahun 80-an semasa dia masuk ke sekolah SMK Batu Lintang untuk sekejap. Kemudian saya berkenalan dia juga dalam sukan OKU di mana dia wakil powerlifting. Pada tahun 2017, Fatimah pindah ke sukan para olahraga. Itulah kali pertama saya berkenalan dengan dia di sukan para olahraga. Pada mulanya, bila Fatimah ingin melibatkan diri dalam olahraga, saya dapati bahawa beliau sudah bersara dari powerlifting, tetapi dengan kekuatan yang ada, Fatimah mau coba nasib dalam olahraga. Dia ni aktif dalam sukan. Kalau dia betul-betul minat dalam bidang tu, dia buat betul-betul, dia training betul-betul, dia bersungguh-sungguh buat. Dia tak main-main. Disiplin dia memang jaga betul-betul. Apa yang coach dia cakap ni buat tu, memang dia ikut. Dia mesti tepat pada waktu yang apa yang coach cakap
cakap, oh jam ni awak turun, okey dia ikut. Dia buat sungguh-sungguh. Dia tak main-main. Saya pernah tengok dia training lah. Memang saya pernah. Tapi kalau buat masa sekarang ni dia ambil bahagian sukan olahraga. Kan ni dia pun buat betul-betul kak kalau dia sudah pindah sukan ni. Memang Fatimah merupakan seorang atlet ataupun atlet wanita yang rendah diri. 1, 2 dia peramah, 3 dia tidak banyak bercakap. Apabila Fatimah pada tahun 2017 datang ke Padang untuk coba dalam sukan para olahraga, saya ada impression bahawa dia ini merupakan seorang atlet yang bersemangat dan ingin mau bertanding setelah dia bersara daripada sukan powerlifting. Kemudian semasa dia buat latihan, saya dapati bahawa dia ini merupakan seorang atlet yang rajin dan gigih dan positif dalam menerima atau penerimaan arahan dan juga bimbingan. Di luar latihan, Fatimah merupakan seorang atlet wanita yang selalu rendah diri, tidak banyak bercakap, boleh dikatakan sentiasa senyum-senyum lah. Perkenalan saya dengan Fatimah bermula 4 tahun yang lepas. Ketika itu Fatimah datang di Pejabat Belia dan Sukan bahagian Kuching di UTC. Beliau pada masa itu diinterview oleh TV1 berkenaan dengan dia punya karier dalam sukan. Sarawak pun training dia lain, masuk kebangsaan kan memang lain, antara bangsa pun lain. Dia tak sama dia punya latihan tu. Latihan untuk luar negara pun memang heavy lah, memang berat. Kami memang dapat rasa memang macam di Sarawak. Di Sarawak hanya ringan-ringan je. Dia hanya angkat beban aja paling ringan lah. Kami training di Kuching nak. Kami hanya latihan waktu pagi je. Dia pun kami angkat dalam 80 kg. Kalau di KL tu pagi petang lah. Kami boleh angkat dalam 15. Itulah trainingnya dekat antara bangsa lagi lain. Jadi antara bangsa kami training dalam pagi petang juga. Cuma melelahkan juga lah sebab pagi petang kan. Tapi berbaloi lah sebab kami dapat angkat 115. Pertama kali lah first kami ikut sukan dekat angkat berat tu dekat New Zealand. Kami dah happy sebab kalau luar negara tu susah nak dapat. Tak menghalang dia kalau dia nak ikut. Saya tak desak dia nak suruh berhenti pun tidak. Ikut dia sendiri. Kalau dia masih nak ikut, saya tak paksa dia. Saya beri dia kelonggaran. Kalau nak ikut, saya berikan dia kelonggaran nak ikut. Kami dah suka nak pergi sia nak kaca, nak kata orang nak. Dalam masa yang sama kami atlet Malaysia untuk berjuang untuk negara Malaysia lah maksudnya. Masa kami bergobar-gobar tu, mbak Malaysia, nama Malaysia tu. Atlet lagi, ingat lagi nak menang, mesti nak menang tu. Setakat ini, Fatimah yang mula aktif dalam beberapa acara sukan sejak berusia 15 tahun sudah meraih lebih 100 pingat 3 teratas dari kejohanan sukan yang disertainya, sama ada di dalam dan di luar negara. Fatimah memang merupakan seorang atlet yang sangat baik dalam powerlifting sebelum ini. Dia pernah pergi ke peringkat sampai ke dunia dan berkedudukan nombor 4 di satu sukan Paralimpik sebelum ini. Apabila Fatimah bersara dari powerlifting dan bertukar kepada sukan para olahraga, saya lihat dia ada potensi sebab kekuatan yang dicapai dalam powerlifting memang boleh dipakai dalam acara lontaran. Bermakna dia terus ambil 3 acara lontaran, iaitu lontar peluru, lempar cakra dan merejam lembing. Kehidupan kami macam orang lain juga susah sebab kami bukannya kehidupan kami enang susah juga lah sebab kami dari kecil enang dah keadaan macam tu, macam orang lain dah. Jadi yalah, kehidupan kami memang susah. Tu kami kecil-kecil nak, kami hanya kawan dengan tunggal-tunggal kami aja. Si ada kawan luar, sejak kami di kampung je bah kami si keluar. Sekolah pun si ada gila. Kami si sekolah, kami hanya masuk tingkatan 1 terus di Batu Lintang kami sekolah tu. Dekat si ada kami kawan kami seorang Cina, selalu nolong kami, selalu pergi kelas nya nolong juga. Memang kalau orang normal tengok pun tak percayalah. Bagi saya dengan isteri saya, kalau kita nak buat sesuatu, kita fikirkan betul-betul mana nak buat, bajetkan betul-betul, senarai barang, apa barang nak upah orang. Tapi kebanyakan rumah ni yang saya dan isteri saya buat, iaitu pasang tile, kami dua je buat. Pasang tu buat tabletop, pasang apa tu semua. Saya dengan isteri je lah. Sebab tak mampu nak bayar gaji orang buat ni mahal kan. Macam tu lah.
kena buat sendirilah. Kalau nak si budaya, kata nak si budale. Itu je. Selain kami pada ambil bidang sukan tu nak, kami hanya ambil tempahan jahit sikit dengan mola kuih. Kami tu si dapat juga nak ambil banyak gila sebab kain baju tempahan tu dengan kuih lebih kurang sama susah juga lah bagi kami. Jadi kami hanya ambil setengah aja daripada baju ataupun tempahan mola kuih. Alhamdulillah. Setidaknya customer kami tu memangnya selalu ngagak kami juga. Nangnya percayaan kami juga kali. Kenangan manis kami dapat masuk ke Olimpik dekat Athens Greece pertama kali masuk Olimpik. Perjalanan kami ya susah juga sebab bukannya mudah nak masuk Olimpik tu susah. Jadi kami dari peringkat ke peringkat je lah masuk ngikut event-event ke luar negara juga lah. Mak bapak kami nyokong aja sebabnya nangga kami nang minat si dapat nak dilarang. Jadi ialah yang tua kan si upat nak larang. Jadi ke sini pun kami pergi kami tetap seorang. Jadi kami si nanggala orang Sarawak tu ada, cuma belum ada lagi sampai ke tahap Olimpik. Dalam kejohanan Sukan Paralimpik musim sejuk 2004 di Athens, Greece, bekas penghuni rumah amal The Sarawak Cheshire Home itu menduduki tempat keempat. Namun beberapa minggu selepas itu, Fatimah diisytiharkan sebagai pemenang tempat selepas juara positif dadah. Atlet OKU dari Sarawak juga banyak yang mewakili Malaysia dalam pertandingan di antarabangsa seperti ASEAN Para Games, Asia Para Games, Paralympic Games dan juga Commonwealth Games. Mereka juga berjaya memenangi pingat. Dalam seminggu kami training hanya 3 kali aja. Dalam masa 2 hari kami ada masa untuk mula tempahan kami pun. Dan hujung minggu kami hanya dengan anak lelaki kami aja hujung minggu tu. Bagi saya Fatimah ni seorang yang mesra, mudah dia bawa berbincang, dia seorang yang penyayang, murah hati, dia suka membantu dan selain daripada itu dia juga memiliki jiwa yang wajar sebagai seorang ibu, sebagai seorang atlet. Bukan hanya sebagai ibu yang macam wanita normal, tapi sebab dia special kan OKU, dia menguruskan rumah tangga, anak-anak, suami dan membantu dalam pekerjaan suami dia juga. Memang kami sih sangka juga waktu ya dekat Myanmar kok rasanya. Kami nak target dapat nombor 1. Tapi sampai ke saya macam mungkin nervous ke ataupun kita langgar lawan kita pun macam takut sikit. Jadi setelah waktu nervous ya menguasai kita pun. Jadi saya dapat nombor 3 kecewa juga. Kami rasa memanglah malu sebab nama kita kan bukannya nama yang rendah-rendah lagi dah sebab kita dah wakil negara kata orang. Tiba-tiba kita tak dapat apa yang nak ditarget pulang dengan rasa kekecewaan tu memang rasa ada. Even lelaki kami yang selalu beri semangat dengan yang selalu ada si halal bukan rezeki kita kot katanya. Perasaannya mas saya memang betul-betul kecewa lah. Tapi saya anggap tu adalah dugaan lah saya kata. Tapi dia tu jenis memanglah kalau kita tak sokong dia memang dia kecewa betul-betul lah. Tapi saya sentiasa sokong dia walau apa yang dia buat tentang sukan lah. Cedera ya kami mungkin muscle ada macam koyak sikit tapi sampai pergi bertanding ada macam sampai ke macam dia lah maksudnya. Sukan paling dekat waktu ya di Thailand tapi kami kami tarik diri sebab kami operation jadi kami pergilah. Masa dia lepas beranak yang ialah anak yang kedua kalau tidak salah dia kena caesar. Dia tidak dibenarkan untuk angkat berat sebab tu membayarkan diri sendiri ya. Tapi dia kata reda aja lah, terima lah kalau dia tidak boleh ikut. Persediaan kami tu sebenarnya tenggelam timbul lah sebab training tentu juga kan COVID-19 tu. Jadi dalam seminggu tu kena ada 3 kali je training. Kami rasa macam cukup je sebab bulan 2 ke tidak start. Jadi training hanya berapa bulan je, 3 bulan, 4 bulan je. Kami so confident pun pasti sebab training kami pun masih macam cukup. Bagi dia ni, saya nasihatkan ni ada juga. Saya bagi nasihat macam ni, ingat tu kan. Orang normal pun tidak boleh buat apa yang kita buat. Macam itulah saya cakap. Kita mesti cuba kuatkan semangat. Jangan mudah putus asa. Saya galakkan buat sama macam itulah nasihat ke dia.
Saya tak pernah mendesak dia untuk mendapatkan pingat. Kurang dia mencuba. Saya tak pernah nak merendahkan semangat dia. Kalau dia kalah pun itu dah adat sukan. Menang kalah tu tidak penting. Yang penting dia semangat dia kena kuat. Itulah. Saya sentiasa sokong dia. Saya tak pernah nak kata orang nak terus nak patahkan semangat dia. Cakap cuba lagi lain kali. Kena usaha lebih cakap. Macam itulah. Di sini saya katakan OKU memerlukan lebih sedikit masa untuk menguasai sesuatu acara atau sesuatu kemahiran dalam mana-mana sukan. Tetapi mereka ini bersemangat tinggi dan mereka sanggup untuk berjuang. Keduanya atlet OKU ini bersemangat semasa latihan. Walaupun mereka menghadapi banyak rintangan dan cabaran, mereka sanggup untuk menguasai sesuatu kemahiran itu dengan tabah, dengan gigih. Yang ketiga saya mahu sebut di sini ialah atlet OKU perlu lebih banyak lagi perhatian daripada orang ramai bahawa mereka ini pun ada kebolehan. Seperti yang orang katakan, kita lihat kebolehannya daripada yang lain. Mereka pun boleh mengharumkan nama negeri dan juga negara. Beliau adalah salah seorang daripada atlet wanita OKU yang kita masukkan dalam buku yang diterbitkan oleh Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak Dolok lah. Memang betul pencapaiannya memang sangat membanggakan sampai ke peringkat Olimpik. Kan calang-calang orang boleh sampai ke peringkat Olimpik. Itu adalah satu perkara yang sangat bagi kita sangat menggembirakan ya, dan sangat membanggakan. Mengikut kata jurulatih, dari segi prestasinya nampak menjanjikan sesuatu yang lebih baik daripada yang Dolok lah. Ini tentu sekali disebabkan oleh komitmen beliau. Kita nanggau dari segi semangat ya, dari segi komitmen bersungguh-sungguh semangat ya, si mau mengalah ya. Nok macam tu lah yang menjadi inspirasi kepada atlet-atlet OKU kita yang lain. Dan kita ingin ucapkan tahniah kepada semua termasuk si Fatimah itu. Kerana bukan aja ia bagus untuk dirinya pun dari segi prestasinya dalam bidang sukan tu, tetapi pada masa yang sama sebenarnya ia memberi motivasi kepada yang lain. Oh, Fatimah macam tu. Jom kita kami juga berlatih bersungguh-sungguh supaya kita dapat mengharumkan nama Sarawak. Ya, target kita mesti menjadi juara di peringkat para sukma. Sekali lagi, kita telah menjadi juara para sukma untuk kali ke-13. Jadi dengan itu, kita nak pastikan bahawa kejuaraan itu masih kekal dalam genggaman kita dan dengan itu nama Sarawak akan terus harum dan orang akan gerun ya, dengan pasukan para sukma dari Sarawak tu. Bagi saya Fatimah ni, dia memiliki kelebihan kerana dia memiliki sebuah family yang penyayang, yang support dia dalam sukan dan yang memberi dorongan. Mereka juga sangat penyayang. Kita tak boleh compare atlet para dengan atlet normal sebab masing-masing berusaha dan memberi yang terbaik untuk mencapai matlamat ataupun tujuan ataupun mencapai pingat emas yang diimpikan oleh mereka. Kami sih dah rasa macam ni sebab kami macam enggak kami impun macam orang biasa aja. Walaupun kami atlet Malaysia ke, kami sih pernah fikir kami itu orang yang dikenali kan. Kami hanya anggap kami impun macam orang biasa aja. Tapi kami sih sangka juga kami dapat anugerah ya sebab kami sih sangka sebab orang macam kami itu ni sampai ke Sia. Kami boleh ke Sia tapi kena sidak wanita dan kebajikan masyarakat ke. Dia yang milih kami, alhamdulillah lah. Sukan Sarawak tu kami rasa okey sebab tahun 1996 nya tetap jadi juara sampai ke 2018 nya tetap juara dekat 10 kali kami orang jadi juara. Dia juga berjaya membawa pulang berpuluh pingat dari sukan padang untuk acara melontar peluru, merejam lembing dan melempar cakra. OKU ini perlu diberi lebih banyak perhatian kerana mereka pun mampu untuk mengharumkan nama negeri dan negara. Contohnya, OKU di Sarawak merupakan bahasa Inggeris katakan kingpin dalam sukan Paralimpik di Malaysia. Sarawak merupakan jago atau juara sukan Paralimpik sebanyak 13 kali berturut-turut. Dan ini melibatkan 26 tahun. Kemudian kita pun ada atlet OKU yang pernah mengharumkan nama negara di pertandingan di peringkat antarabangsa. Manakala pada kejohanan sukan para ASEAN 2009, anak keempat daripada 8 beradik itu berjaya mengulangi kejayaannya dalam kejohanan serupa di Kuala Lumpur dengan menggenggam pingat perak.
Setakat ini, dia yang mengalami kecacatan fizikal kekal pada kedua belah kakinya berjaya membawa pulang 11 pingat kemenangan 3 teratas dalam sukan angkat berat dalam tempoh 10 tahun bermula 2001 hingga 2013. Dan yang penting di sini adalah kerjasama dalam pasukan itu untuk mencapai matlamat. Contohnya kalau kita tengok pasukan para negeri Sarawak telah menjuarai kejohanan sukan para sukma 13 tahun berturut-turut. Itu adalah kerana kerjasama yang diberi oleh semua orang dan semangat berpasukan yang ditunjukkan oleh semua yang terlibat. Daripada atlet, daripada jurulatih, dan semua yang terlibat dalam menjayakan pasukan kita untuk mencapai kejuaraan ini. Karena itu, kita tidak boleh membuat perbandingan lah ya. Sukan normal dan sukan para ini, apa kelebihan yang mereka dapat. Kita perlu lihat OKU itu daripada keupayaan mereka. Jangan lihat kepada ketidakupayaan mereka. Kita juga tahu bahawa ada di antara mereka memang mempunyai potensi dan minat dalam bidang sukan. Ada yang lain minat dalam bidang-bidang lain. Ya. Ada yang berminat dalam bidang pendidikan, ada yang sudah jadi cikgu, ada yang berminat dalam bidang budaya, ya. Ada yang menjadi pelukis yang handal sekali. Ya. Jadi yang penting ialah kita beri peluang pada tidak. Kita beri peluang supaya potensi mereka dapat berkembang. Macam bunga tu lah, boleh berkembang. Ya. Jangan biarkan ia layu. Kita beri peluang dan dengan itu maka perasaan mereka iaitu dari segi self-esteem mereka, ya, harga diri mereka akan juga naik bahawa mereka ada harga diri, ada maruah dan mereka juga ada potensi, ada minat dan bila diberi peluang mereka juga sama dapat menyumbang bukan sahaja kepada kesejahteraan diri tidak empun tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan juga kepada kesejahteraan negara. Saya kami dengan OKU di luar ya. Mungkin kiranya berminat lah untuk ikut sukan Paralimpik tu sila-sila lah ceburi bidang ni. Antaranya olahraga, swimming ataupun angkat berat lah paling senang lah. Kami rasa jangan malu lah sebab kita OKU ni bukannya penghalang betul. Jadi kita usaha dengan sebaik boleh. Jangan dikena kita OKU disia-siakan je peluang yang ada. Kalau yang berminat tu cubalah sukan para Sarawak tahun ni lah di Johor Bahru. Saya berharap agar golongan OKU yang berada di luar sana, khususnya di dalam negeri Sarawak ini, yang berumur di antara 14 tahun hingga ke 35 tahun, dapat menceburkan diri di dalam sukan para kita ini. Kerana melalui penglibatan di dalam sukan secara tidak langsung akan dapat meningkatkan keyakinan diri seseorang atlet itu. Saran kami nak pada atlet-atlet luar ya, yang remaja-remaja ya, minat menceburi bidang para OKU tu, para sukma tu. Training benar-benar rugi ikut sebab sukan tu bukannya senang nak dapat. Nya kena peringkat ke peringkat nak pilih. Jadi jangan sia-siakanlah sebab peluang tu hanya sekali. Kami rasa sukan OKU memang terbaik lah.